KPM. Membawa pelbagai perkongsian dan juga ilmu yang bermanfaat di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang pastinya hari ini anda bersama saya Hazrina Kasim untuk slot sukses SPM 2021 pecutan. Khusus untuk calon-calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan dalam mata pelajaran Geografi. Hari ini tumpuan bakal diberikan berkenaan dengan kertas 2. Apa yang perlu difahami oleh murid-murid dan juga tip berserta panduan untuk menjawab kertas 2. Baik, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang kertas 2 ini, apa kata kalau kami kongsikan sedikit profil berkenaan dengan guru penyampai kita untuk hari ini. Silakan. Okey, itu dia tadi serba sedikit profil berkenaan dengan guru penyampai kita untuk hari ini. Manis senyumnya. Dari Kuantan Pahang, kita nak berkenalan bersama dengan Cikgu Kamaruzaman Yusof. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam. Okey, Cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Kuantan Pahang. Hari ini kita nak memberi fokus Cikgu terhadap mata pelajaran Geografi kertas 2 khusus untuk calon-calon SPM yang bakal menduduki kertas Geografi ini. Betul. Baik Cikgu, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang kertas 2 ini, kita juga mungkin nak kongsikanlah bila sebut tentang mata pelajaran Geografi ini kan Cikgu? Ya. Mungkin ramai dalam kalangan kita sebenarnya dia terfikir kalau geografi mesti ada iklim, mesti ada bentuk muka bumi. Jadi sebenarnya mata pelajaran geografi ini apakah skopnya Cikgu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Okey, Rina pun baik hari ini ya. Alhamdulillah Cikgu. Okey, geografi ni Rina, dia ada dua. Geografi fizikal, geografi manusia. Okey. Okey, yang Rina tanya pasal cuaca dan iklim tu kita panggil geografi fizikal. Okey. Dan hari ini kita nak kupas dua-dua, fizikal dan manusia. Okey. Baik. Okey, itu secara asasnya. Ya. Ada geografi fizikal, ada juga geografi manusia. Baik Cikgu, kita tak nak melengahkan masa lagi. Calon-calon SPM pun dah bersedia bersama Betul. kita hari ini kan. Nak bersama-sama mengetahui antara tip dan panduan untuk menjawab kertas soalan ini. Terlebih dahulu Cikgu, kita mulakan dulu dengan format kertas 2 ini dan bagaimana sebenarnya untuk calon-calon ini skor dengan markah yang cemerlang. Silakan. Okey, terima kasih Rina. Sama-sama. Okey, calon-calon saya mohon ambil pen, ambil pensel ataupun kertas untuk kita catat isi-isi penting yang akan saya bincangkan pada hari ini. Okey. Baik. Kita panggil pecutan lah ya. Untuk geografi kertas 2 2280/2. Okey, kita tengok untuk kertas 2 ini, tarikh yang kita akan jumpa nanti ialah pada 22 Mac. Masa yang kita jumpa 2:30 petang. Tempoh menjawab 2 jam 30 minit untuk kertas 2. Dan cakupan soalan ada bahagian A, B dan C. Okey. Baik, kita tengok format instrumen SPM Geografi bermula tahun 2021. Okey. Dia ialah ujian bertulis. Dia ada dua, subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Okey, kita tengok bahagian A, 30 markah terdiri daripada soalan struktur peta topografi. Okey. Yang ni kena jawab semua soalan bahagian A. Soalan 2, kita ada struktur juga, soalan graf dan carta pai. Di sini kena bina graf, kena tafsir graf. Okey, bahagian B 30 markah, ada 3 soalan struktur, geografi fizikal dan geografi manusia. Jawab semua soalan. Bahagian C 40 markah, ada 4 soalan esei, geografi fizikal dan manusia, jawab 2 soalan. Okey, dan kaedah penskorannya ialah analitik dan holistik. Okey. Holistik tu maksudnya
baca keseluruhan. Dia punya aras kesukaran, kita ada rendah, sederhana, tinggi dengan rasio dia 5:3:2. Okey, alat tambahan, kalkulator dan alat geometri lah. Calon ataupun murid perlu ada kelengkapan yang lengkap untuk menjawab soalan geografi. Okey. Baik, kita pergi bahagian A. Okey. Menyentuh tentang apa yang cikgu katakan tadi, ini adalah antara perkara asas yang perlu untuk murid-murid faham berkenaan dengan format kertas 2 tadi. Dan saya percaya sekejap lagi kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan bahagian A. Ya. Cikgu, kita nak berehat seketika, cikgu? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Calon-calon SPM sekejap saja lagi akan bersama kami semula di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali untuk sukses SPM 2021, pecutan bagi calon-calon SPM yang pastinya hari ini fokus diberikan terhadap mata pelajaran geografi kertas 2. Bersama dengan Cikgu Kamarul Zaman, kita nak tahu berkenaan dengan bahagian A kertas 2 ini yang dikatakan merupakan soalan kemahiran geografi. Baik Cikgu, apa yang perlu murid-murid dan juga calon-calon SPM ini faham tentang bahagian ini? Silakan. Terima kasih Rina. Okey, bahagian A kemahiran geografi 30 markah ini dia ada dua soalan. Soalan peta topografi dan soalan graf. Untuk 1 jam ini, tempoh kita bersiaran ini, saya cuma bincangkan hanya peta topografi. Okey. Soalan-soalan yang berkaitan dengan peta topografi, calon perlu tahu RG 6 angka, nilai ketinggian, arah lokasi, bearing, jarak, keluasan, ciri fizikal, ciri budaya dan mentafsir peta. Okey, kita pergi yang pertama. Rujukan grid 6 angka. Soalan ini popular, selalu masuk dalam peperiksaan SPM. Nyatakan rujukan grid bagi rumah ibadat dalam segi 4 grid di bawah. Okay, kita kena tahu maksud rumah ibadat kat sini ialah yang saya bulatkan itu kuil lah. Okey. So, kita rujuk penjuru barat daya untuk dapatkan rujukan grid dia. Tentukan nilai garisan timuran 29. Ini ialah garisan timuran 29. Tentukan nilai garisan utaraan 23. Ini ialah garisan 23, utaraan 23. Okey. Anggaplah dalam petak ini ada 10 petak kecil. Okey, kira bilangan petak kecil. So, kita kira 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 kat situ. Utaraan pun sama. Ada 4 petak. Maka, RG 6 angkanya ialah 294, 234. Okey. Baik. Yang kedua, ketinggian. Okey. Dalam peta topografi, kita ada beberapa bahagian yang menunjukkan kawasan itu tanah tinggi, tanah pamah. So, kita nak tahu apa simbol bagi ketinggian. Biasanya ada 4 cara melalui stesen trigonometri, tanda tinggi, tanda aras dan garisan kontur. Okey, soalan. Berapakah nilai tertinggi di timur garisan timuran 58? Okey, macam mana nak jawab? Pastikan pelajar tengok garisan timuran 58 di sini. Okey. Di timur. Timur, kalau kita tahu arah, kalau saya buat ulam, timun, sambal, belacan. Senang nak ingat. Ya, betul. So, timur sebelah kanan, kan? Sebelah kanan kita. Jadi, apa saja yang berada di sebelah kanan, kita carilah nilai tertinggi dia. Baik. Mungkin dekat sini. Okey. Sekarang ada 3 tempat. Satu lagi di sini dan satu lagi di sini. So, kita cari yang tertinggi. Okey, jawapan dia di sini ialah 482. Sini ya. Jawapan dia. Okey. Ada juga calon yang buat 814, dia ambil kat sini. Kalau banding 2 tempat ni, 814 lebih rendah. So, bukan jawapan dia. Ada juga calon buat Bukit Bintang.
Di sini nama di Bukit Bintang, betul lah lokasi dia, tapi dia bukan nak nama, dia nak berapakah nilai. Okey. Dan ada juga pelajar ataupun calon buat Bukit Sentosa. Jadi yang ini salah lah. Yang ini salah. Ha? Okey. Baik. Tadi kita dah belajar RJ 6 angka. Berapa RJ 6 angka lokasi tersebut? Yang sini 606 902. Di kawasan di kat sini ialah 606 902. Okey. Okey ya, boleh? Boleh, cikgu. Saya pergi ke seterusnya ya, Rina. Silakan. Okey. Baik. Soalan bearing. Soalan bearing hampir setiap tahun keluar dalam SPM. Okey. So saya tekankan kat sini soalan bearing. Contoh soalan, berapakah bearing sudutan simpang jalan Kampung Dewan Megah RG 130868 dari Bukit Pari-Pari RG 141888. 2 markah kat sini ya. So, kita kena cari di mana dari dulu. Dari Bukit Pari-Pari. Di mana tempat Bukit Pari-Pari? Kita buat tanda arah di situ. Kita gariskan lokasi Bukit Pari-Pari dan Kampung Dewan Megah, simpang jalan Kampung Dewan Megah. Okey. So kita letak protektor kat sini. Okey. Kat sini saya nak bagi tips untuk calon. Kalau bentuk protektor macam ni, saya mudah nak ingatkan calon, ini bentuk D terbalik. D terbalik. Okey, D terbalik. Dia ada satu cara lagi, yang sebelah sini kurang dari 180 darjah, saya panggil dia D. Okey. So, ada calon dia ambil terus 25. 0.25. Dia buat jawapan 25. Okey, jawapan ni sebenarnya salah. Kenapa? Kerana dia lupa nak tambah 180. Okey, sebenarnya dia perlu tambah 180. Kosong dekat sini, ikut arah jam, tambah lagi 25, dia akan jadi 105 jawapan dia. Okey, selalunya pelajar calon akan cuai di sini. Okey, kena hati-hati. Ini kemahiran geografi. Ada juga soalan jarak. Okey, contoh soalan, berapakah panjang Sungai Bayu dalam kilometer? So, kita kena cari jarak sungai. Tips dia kat sini, kalau sungai tu besar, kita ambil di tengah-tengah sungai. Okey. Jadi, langkah dia, kita kena kira dulu sama ada guna benang ataupun jalur kertas. Okey, ada jarak. Kita dapat kat sini lebih kurang 10.5 cm. Ini bukan jawapannya lagi. Okey. Kita perlu darab dengan skala iaitu 0.5 km. Jawapannya ialah 5.25 km. Kalau lupa nak tulis kilometer, biasanya ada di ruang jawapan kilometer. Okey, tulis saja nilai, dah memadai. Okey. Baik. Keluasan. Okey. Keluasan kita kena anggap satu petak penuh ialah 1 macam ni. 3/4 penuh ialah 0.75, 1/2 penuh ialah 0.5 dan 1/4 penuh ialah 0.25. Okey, contoh soalannya. Okey, ini contoh macam mana kita nak tentukan sama ada petak tu penuh ataupun 0.75, 0.5 atau 0.2, 0.25. Okey. Okey. Baik. Saya bagi contoh soalan kat sini. Berapakah keluasan hutan Rizab Meranti di dalam segi 4 grid di atas? Kita tengok segi 4 grid ini, kawasan yang nak kita cari ialah di sini sahaja. Okey. Boleh saya tanya Rina? Oh, boleh, cikgu. Rina, boleh tak kita katakan ni berapa saiz kilometer persegi untuk petak ni saja? Ya Rina. Untuk di situ ya cikgu. Ya. Okey, berdasarkan kepada gambaran rajah yang keluasan yang cikgu bagi sebentar tadi, saya boleh anggarkan mungkin dalam 0.75. 0.75. Betul. Padai. Betul cikgu? Betul. Wah. Betul. 0.75. Okey. Kenapa kita panggil 0.75? Kerana ada sikit tak penuh. Okey, ada warna hijau kat situ. So, yang kedua pun 0.75. Yang ini kita anggaplah dia 0.5. Jadi kita jumlahkan semua, jawapan dia ialah 2 km persegi. Kat sini pun kena tulis kilometer persegi dalam jawapan. Okey?
Okey, faham cikgu? Okey, kita pergi soalan mentafsir peta. Soalan mentafsir peta ni dia macam soalan struktur. Contoh soalan, apakah kepentingan kawasan segi 4 grid kepada penduduk sekitarnya? Segi 4 grid ini menunjukkan kawasan hutan. Okey, fahami kata tugas apakah. Tengok markah, 3 markah. So macam mana nak jawab? Kita kena jawab 3 fakta sahaja. Sebab apakah? Okey, itu contoh jawapan. Sumber perubatan seperti tongkat ali, kawasan eko pelancongan, peluang pekerjaan. Okey, kalau kita buat sumber perubatan pun dah betul dah. Okey, dah betul dah. Tongkat ali ni tak bagilah sebab dia seperti itu contoh. Okey. So jawab fakta sahaja pun dah memadai. Kita akan dapat 3 markah kat situ. Okey, satu contoh lagi, mengapakah kawasan di bahagian selatan mempunyai taburan pertempatan yang padat? 4 markah. Okey, kawasan sini, kenapa dia padat? Okey, antara jawapan dia, tanah pamah yang rata memudahkan pembinaan rumah. Kita ada fakta, kita ada huraian. Okey, sebab mengapakah? Baik. Pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian. Kegiatan ekonomi seperti pertanian, banyak infrastruktur seperti jalan raya. Dapat lagi dekat situ. Okey. So, kita dapat 6 markah. Okey, ada calon yang buat terus fakta sahaja pun boleh. Tanah pamah, jalan raya padat, banyak kegiatan ekonomi, banyak peluang pekerjaan. Okey. Adakah dia dapat 4 markah kalau buat cara macam ni? Tanah pamah betul. Jalan raya padat betul. Okey, banyak kegiatan ekonomi tak dapat sebab umum. Dia perlu sambung seperti pertanian. Okey, jadi dia dapat cuma 3 markah. Baik. Okey. Soalan, terangkan faktor menyebabkan jaringan pengangkutan kurang padat. Terbalik je tadi, padat ni kurang padat. Okey. Okey, sebab apa? Sebab tanah tinggi ataupun berbukit, hutan tebal, penduduk jarang, tiada kegiatan ekonomi dan kemusnahan flora fauna. Okey, yang ni pun tiada kegiatan ekonomi tak apa lah. Jangan guna perkataan tiada. Kita untuk jawapan SPM tak boleh guna perkataan tiada. So, salah kat situ. Okey. Contoh jawapan lain, kawasan tanah tinggi menyebabkan kos pembinaan jalan raya tinggi. Kegiatan ekonomi terhad seperti jauh dari kawasan pertanian. Kawasan hutan tebal iaitu hutan Rizal Ansi. Dapat berapa markah? 6, max 4. Maksud 6 ni dia betul 6, maksimum jawapan dia ialah 4 markah. So dia dapat 4 lah. Baik. Okey. Okey. Itu menyentuh tentang bahagian A bagi soalan kemahiran geografi. Harapnya calon-calon SPM dapat penjelasan daripada Cikgu Kamaruzaman dan pastikan anda sentiasa melihat bahawa soalan-soalan ini dari segi kata kuncinya ya Cikgu ya. Terangkan mengapakah itu yang penting untuk memberi jawapan berserta sama ada fakta memerlukan huraian atau fakta sahaja. Betul ya Cikgu? Betul. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, terus bersama kami dalam slot sukses SPM 2021. Pecutan khusus untuk calon-calon SPM sekarang ini fokusnya terhadap mata pelajaran geografi kertas 2 bersama dengan Cikgu Kamaruzaman. Baik Cikgu, kita nak tahu juga tentang bahagian B ni menyentuh tentang soalan struktur untuk pemahaman murid-murid ataupun calon-calon SPM. Silakan. Ya, okey, kita pergi ke bahagian B. Bahagian sini pun ada 30 markah yang perlu calon rebut. Soalan struktur. Okey, kita tengok dulu dia punya apa yang ada di bahagian B. Okey, di sini tiada pilihan soalan, semua wajib jawab 3 soalan struktur yang dikemukakan. Terdiri daripada geografi fizikal iaitu mungkin gerakan jisim, fenomena cuaca atau fenomena alam, tumbuhan semula jadi atau soalan juga boleh keluar geografi manusia mengenai isu dan masalah alam sekitar dan manusia, contohnya penduduk, pertempatan, pembandaran atau sumber. Okey, dan biasanya soalan bahagian B ini disertakan dengan stimulus. Apa maksud stimulus? Rajah, peta atau jadual
rajah sekali lagi, atau pernyataan. Okey. Baik. Kita tengok macam mana kita nak dapat kata kuncinya daripada soalan yang kita baca. Okey, murid-murid kena tahu kata tugas. Yang pertama, nyatakan, berikan, apakah, senaraikan, namakan. Okey. Kata tugas begini biasanya kita jumpa dalam soalan struktur ataupun esei. Markah dia 1, 2, 3 atau 4 markah. Saya fokus kepada 4 markah. Kita ambil fakta sahaja. Okey. Okey, kena tepat, fakta perlu tepat, tak perlu huraian, tak perlu contoh dan boleh tulis point. Okey. Perskorannya analitik 4 fakta sahaja. Okey. Pergi ke yang seterusnya, jelaskan, terangkan mengapakah, bagaimanakah. Masih lagi soalan struktur atau esei. Biasanya soalan ini bernilai 3, 4, 5, 6, mungkin 7, mungkin 8 markah. Okey, saya fokus kepada soalan 4 markah. Sekiranya soalan itu 4 markah, calon perlu ada fakta dan huraian atau contoh. Atau bukan huraian dan contoh, atau contoh. Okey, perlu tulis fakta yang tepat, huraian secara ringkas tapi bermakna lah. Maksud saya, kalau nak hurai biar ada mungkin 3 patah perkataan baru bermakna. Okey. Boleh bagi fakta sahaja kalau tak tahu hurai. Digalakkan tulis dalam bentuk ayat tapi masih boleh menulis dalam bentuk point. Okey, jadi calon mudahlah nak menjawab. Okey, cara nak skor, jawab 4 fakta ataupun jawab 2 fakta tambah 2 huraian. Okey, pergi yang ketiga, huraikan mengapakah, bagaimanakah, bincangkan, cadangkan. Yang ni soalan dia lebih tinggi sikit, lebih kebat. Okey, biasanya berada di soalan esei. 6 markah saya fokus. Okey. Macam mana nak jawab? Fakta, huraian, contoh sekali. Dia tak boleh bagi fakta sahaja, dia tak boleh bagi fakta huraian sahaja, dia kena sertakan dengan contoh. Sama, fakta mesti tepat, huraian perlu lengkap dan mendalam, contoh yang relevan, dan kat sini perlu tulis bentuk ayat. Okey. Perskoran dia boleh ada holistik dekat sini. Yang lain semua analitik. Kat sini kemungkinan jika pemarkahan dia secara rubrik, dia akan nilai jawapan calon sebagai holistik. Okey, secara holistik. Kena ada 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Atau 1 fakta, kupas hurai biar mendalam, 3 huraian, letakkan contoh. Atau boleh juga 3 fakta, 2 huraian, 1 contoh. Ini cadangan cikgu lah. Calon boleh buat pelbagai cara. Ini cadangan cikgu, cara kita nak skor 6 markah penuh. Okey. Baik, contoh soalan struktur dan bagaimana nak jawab. Soalan 3A. Nyatakan fenomena alam pada rajah di atas. Kita kaji gambar sumber yang stimulus yang kita ada. Kita nampak ada gerakan jisim mungkin. Jadi kita kena jawab yang betul dia tanah runtuh. Kena jawab satu je kat sini. Okey. Contoh, calon ingat tanah runtuh ke kesotan tanah. Dia ada satu nama lagi, kesotan tanah. Kalau pelajar tu tulis, calon tulis kesotan tanah, dia satu betul, satu salah, kedua-duanya salah. Okey, itu teknik dia ya. Baik. Jadi tulis hanya satu fakta yang tepat sahaja. Okey, kita pergi seterusnya. Mengapakah perubahan landscape pada rajah di atas? 3 markah. Okey, mengapakah? Biasanya soalan struktur pun ada garis panjang seperti esei. Dia kena tulis ayat lah. Saya cadangkan tulis ayat, tapi masih boleh tulis point. Okey, ini contoh jawapan. Hujan lebat yang berterusan menyebabkan tanah menjadi longgar. Kekurangan pokok akibat pembalakan menyebabkan akar tidak dapat mencengkam tanah. Kita tengok berapa dia dapat. Hujan lebat berterusan, 1 markah. Tanah menjadi longgar, huraian, sebab ada mengapakah
maka dapat 2 markah untuk satu ayat. Okey. Kekurangan pokok akibat pembalakan menyebabkan akar tidak dapat mencengkam tanah, dia dapat lagi 2 markah. Okey, dan tambah lagi satu, akar tidak dapat mencengkam tanah tu dapat lagi 1 markah. Okey. Okey. 5 max 3 lah. Markah dia 3 saja kan. Okey. Calon yang kedua ni dia jawab fakta saja dalam bentuk point. Saya kata tadi boleh tulis ayat, boleh tulis point. Ikut keselesaan lah. Ya. Selalunya pelajar cemerlang dia akan tulis ayat. Okey, yang sederhana dia tulis point. Ikut mudah. Markah dia lebih kurang sama. Hujan lebat berterusan, kekurangan pokok, pembinaan jalan raya, aktiviti pertanian di Cerung Bukit. Okey, semua betul kat sini. Dia dapat 4 max 3. Markah tetap 3 markah. Okey. So pilihlah yang mana calon rasa selesa untuk menjawab. Terangkan kesan kejadian tersebut terhadap manusia dan alam sekitar. Kesan, implikasi, kesan, samalah. Okey, boleh tulis dalam bentuk point. Bila ada terangkan, kesesakan lalu lintas disebabkan laluan terhalang, habitat flora dan fauna musnah, kemusnahan infrastruktur seperti jalan raya. Kat sini, calon ini dia bagi fakta, dia bagi huraian. So, dapat 2. Ini pun ada 2 fakta kat sini. Ini pun ada fakta. Seperti ini, dia jadi sebagai huraian. Okey. Okey, contoh sebagai huraian. So, dia dapat 5 max 3 markah. Okey, boleh juga tulis begini, kemusnahan alam sekitar. Kita tengok betul tak? Berlaku tanah runtuh, kehilangan nyawa, harta benda musnah. Okey, kenapa saya tak bagi kemusnahan alam sekitar? Sebab dalam soalan dia sebut kesan terhadap alam sekitar. Jadi calon ni mengulang balik soalan. So dia tidak menjawab soalan. Okey. Berlaku tanah runtuh pun salah. Memang fenomena tadi ialah tanah runtuh. Ya. Dia tanya kesan. Ramai calon yang keliru jawapan tu. Kehilangan nyawa, betul. Harta benda musnah, betul. So dia dapat kat sini 2 markah lah. Okey. Okey lah kan, 2 markah daripada 3, daripada Ya. langsung tak dapat. Okey. Okey, kemukakan langkah awal. Okey. Untuk mengurangkan kesan fenomena dalam rajah di atas tadi, gerakan jisim tadi kepada manusia dan alam sekitar. Kuat kuasa undang-undang dan alam sekitar, undang-undang alam sekitar, mengadakan kempen kesedaran alam sekitar, tanaman ataupun tanam tutup bumi, membina benteng. Kalau soalan begini, ada 1, 2, 3, calon boleh tulis 4 fakta. Saya galakkan tulis lebih daripada 3 lah. Baik. Okey. So, calon ni dapat 4 markah tadi. Dapat 3 lah maksimum. Okey, seterusnya ini stimulus foto. 3 ciri tumbuhan semula jadi dalam rajah. Kita kena tahu apa nama tumbuhan semula jadi ini. Dia ialah hutan hujan tropika. Okey, hutan yang ada di Malaysia. Jadi cirinya boleh tulis terus point, malah hijau, berakar banig, tinggi 40 hingga 50, berdaun lebar. Okey. Jelaskan kepentingan lapisan X terhadap ekosistem. Ekosistem dalam rajah 4 markah. Okey, soalan ini nak jelaskan. Kata kuncinya ialah jelaskan. Dan lapisan X, habitat hidupan liar seperti burung enggang dan monyet, membekalkan sumber air, menyederhanakan suhu, membebaskan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Berapa markah dia dapat? Kat situ dapat 1. Contoh untuk huraian dapat 1. Membekalkan sumber air tak dapat sebab kawasan ini dia tak bekalkan sumber air. Lapisan lantai yang membekalkan sumber air. Okey. So kena hati-hati, soalan dia perangkap lapisan X sahaja yang dia tanya. Okey, yang lain tu betul. Baik, dia akan dapat masih 4 markah lah sebab dia bagi lebih. Ya. Okey. Terangkan bagaimana aktiviti manusia menjejaskan biodiversity. Biodiversity ni maksudnya seperti ekosistem juga. Okey, kena sebut aktiviti manusia. Okey, sebagai contoh, aktiviti pembalakan. Itu aktiviti manusia menyebabkan suhu meningkat dan oksigen berkurangan. Selain itu, pertanian. Masih lagi aktiviti manusia seperti penanaman kelapa sawit menyebabkan pencemaran tanah
akibat penggunaan baja dan racun serangga. Seterusnya menyebabkan kepupusan flora dan fauna. So semua dia dapat. Yang warna merah tu betul. Okey. Okey. Kat sini calon perlu tulis kegiatan ekonomi, aktiviti manusia. Kena tulis. Kalau tak tulis, terjejas markah dia. Baik. Okey. Okey, ataupun cara beginilah, aktiviti manusia seperti pembalakan menyebabkan suhu meningkat, oksigen berkurangan, kepupusan flora, kepupusan fauna. Pun sama, masih dapat 4 markah. Okey. Okey, baik. Itu menyentuh tentang bahagian B soalan struktur. Saya ada persoalan, Cikgu. Ya. Pastinya mungkin dalam kalangan murid-murid nak tahu, adakah sebenarnya mereka perlu menulis semula soalan bagi menjawab soalan struktur ini? Okey, bagus Rina. Kalau soalan struktur, dia tak sama dengan soalan esei. Soalan struktur, dalam soalan pada kertas soalan terus ada ruang jawapan. So, calon perlu tulis terus jawapan, tak perlu salin semula. Okey, tak perlu salin semula. Untuk esei, okay, saya terus ke soalan esei. Esei, soalan berada dalam kertas jawapan, kertas soalan, jawapan pada kertas kajang. Baik. So, calon perlu tulis semula soalan dalam kertas jawapan. Okey, dan dia saya memudahkan pemeriksa. Baik, faham Cikgu, dan saya percaya calon-calon pun jelas di situ. Soalan esei saja anda perlu menulis soalan semula sebelum menjawab. Kita akan berehat seketika, kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2021 pecutan kembali lagi menemui anda. Pastinya hari ini kita nak memberi fokus kepada calon-calon SPM yang bakal mengambil kertas peperiksaan mata pelajaran geografi. Kita nak beri tumpuan ketika ini untuk bahagian C, soalan esei. Baik, Cikgu Kamaruzaman, pastinya calon-calon ingin mengetahui antara teknik dan juga tip bagi untuk mereka skor bahagian ini. Silakan. Baik Rina, terima kasih. Bahagian C lah paling besar markahnya. So, calon kena bagi tumpuan lebih dekat sini. Ya. Soalan esei, 40 markah. Ada 4 soalan esei. Setiap satu soalan 20 markah. Calon hanya perlu jawab 2 soalan sahaja yang diyakini boleh menyumbang markah maksimum. Daripada 4, nak pilih 2, bukan senang. Betul. Nak pilih tu, masa terhad. So, kena cari yang betul-betul maksimum untuk dapat markah terbaik lah. Terdapat beberapa pecahan yang saling berkaitan. Pecahan soalan yang saling berkaitan. Pemilihan soalan yang tepat amat penting bagi memastikan calon boleh menjawab dan menguasai soalan dengan baik. Tips saya dekat sini, ada 4 soalan. Baca semua 4-4 dulu. Okay, baca semua 4-4, pergi balik. Katalah soalan nombor 6. Baca soalan nombor 6, baca soalan nombor 7, nombor 8, nombor 9. Pergi semula soalan nombor 6, keluarkan fakta-faktanya dahulu. Lepas tu bandingkan antara 6, 7, 8, 9, yang mana lagi banyak. Yang calon rasa dapat markah banyak. Okey? Okey. Baik. Soalan esei ada 40 markah, terdiri daripada geografi manusia dan fizikal juga, tapi lebih banyak geografi manusia. Contoh geografi manusia kat sini ialah penduduk, pertempatan, sumber, kegiatan ekonomi, cuaca dan iklim dan tumbuhan semula jadi ialah geografi fizikal. Okay, dalam soalan esei ada soalan mungkin peta Malaysia ataupun peta dunia. Okay, ini sebab format KSSM ni baru tahun ni. Okey. So kita tak pastilah dia duduk di soalan nombor berapa. Baik. Saya rasa mungkin adalah soalan peta Malaysia atau peta dunia. Soalan pemarkahan, ada pemarkahan berbentuk rubrik. Biasanya soalan tanya tentang pendapat, nak kesan macam mana soalan tu pemarkahan rubrik. Biasanya ada cadangkan, mengapakah, huraikan. Okay. Di sini juga ada stimulus, macam soalan struktur tadi. Ada rajah, ada peta, ada jadual, ada pernyataan. Baik. Okay. Baik, kita tengok bentuk-bentuk soalan esei. Soalan tanya faktor. Biasanya soalan dimulakan dengan mengapa, mengapakah, sebab. Okey, faktor lah tu. Okey, yang kedua, dia boleh tanya tentang kepentingan, sumbangan, kesan ataupun sama ada kepada manusia atau alam sekitar.
dan langkah. Okey, apa usaha? Cadangkan biasanya langkah-langkah usaha-usaha. Okey, ada juga mungkin soalan itu akan tanya wajar atau tidak wajar. Okey, rasanya bentuk soalan beginilah yang akan ditanya dalam soalan esei. Okey, ini contoh yang pertama. Mungkin dia bagi stimulus peta. Soalannya ialah nyatakan faktor mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan P. P di sini P dalam peta di atas. Okey. Macam mana cara nak jawab? Macam struktur juga, fahami kata tugas, nyatakan. Tengok markah dia, wajaran markah dia 4 markah. Okey. So kita kena jawab. Kalau nyatakan 4 fakta. Tak perlu hurai, tak perlu contoh lah. Kalau nyatakan. Okey. Faktor yang mempengaruhi penduduk di kawasan P ialah tanah pamah yang rata, banyak peluang pekerjaan, banyak kawasan perindustrian, kemudahan jalan raya yang baik dan banyak kemudahan infrastruktur. Okey. Kalau kita tengok kat sini, saya cadangkan jawapan calon perlu tulis bentuk ayat. Okey. Okey. Soalan kedua, mengapakah kawasan bertanda Q mempunyai kepadatan penduduk yang jarang? Penduduk kurang lah Q di sini. Kita kena tahulah P itu apa, Q itu apa. Okey, P ini Lembah Kelang, Q di pedalaman Sarawak, ada banjaran gunung kat situ. Okey. So, kita perlu jawab 2 fakta, 2 huraian atau boleh juga nak jawab 4 fakta. Tapi kena tulis ayat. Contoh, cadangan jawapan. Kawasan Q berpenduduk jarang kerana, okey, ni tadi yang Rina tanya tadi, perlu tak tulis semula soalan? Ya. Okay, kita tulis intro sikit. Okey, intro supaya pemeriksa tengok, oh dia tahu soalan apa yang ditanya. Okey, baru masuk kepada fakta. Baik. Kawasan hutan tebal, kawasan ini ada hutan tebal, bergunung ganang yang menyukarkan pembinaan pertempatan. Selain itu, ini penanda wacana. Okey, untuk soalan esei, bila nak sambung ayat, cantiklah kalau kita ada penanda wacana. Yeah. Kemudahan infrastruktur seperti jalan raya terhad, seterusnya peluang pekerjaan terhad. So, kat sini, ya, kita dapat 4 fakta ataupun 2 fakta, 2 huraian. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Jelaskan kesan fenomena cuaca di atas terhadap penduduk. Okey, jelaskan 4 markah. Okey, kata kunci kat sini fenomena cuaca terhadap penduduk sekitar. Dia ada 2, terhadap penduduk, terhadap alam sekitar. Soalan ini hanya fokus terhadap penduduk. Baik. Kita tengok gambar stimulus ni. Apa jawapan dia? Jerbu, kan? Okey. Apa kesan kejadian jerbu? Jadi calon perlu tulis intro sikit. Kesan kejadian jerbu terhadap penduduk ialah akan menyebabkan kesihatan terjejas seperti batuk, berlaku kesesakan lalu lintas kerana jarak penglihatan terjejas dan pencemaran air. Okey. Jadi dia dapat 5 fakta dan huraian, tapi maksimum kat sini 4 markah. So dapat 4 markah lah. Okey. Okey. Sekiranya soalan esei itu 6 markah. Okey, saya nak highlight kat sini. Dan kemungkinan soalan itu rubrik. Kita tak tahu dia rubrik atau tidak, tapi biasanya soalan 6 markah akan berbentuk pemarkahan rubrik. Okey, contoh soalan-soalan yang kita nak kena pasti dia sebagai mungkin pemarkahan rubrik, ada kata tugas bagaimanakah, wajarkah, mengapakah, huraikan, dan markah dia 6 markah. Okey. Okey. Calon kena pastilah 6 markah macam mana cara jawab, 4 markah macam mana cara jawab. Okey. Soalan ini memerlukan calon keluarkan fakta, huraian dan contoh. Fakta perlu tepat, huraian mendalam, contoh yang relevan dan tulis ayat. Okey. Jadi kaedah untuk dia nak skor perlu ada 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, atau 1 fakta, 3 huraian, 2 contoh, atau 3 fakta, 2 huraian, 1 contoh. Boleh pilih mana-mana satu yang selesa lah. Okey. Okey. Contoh soalan. Bagaimanakah usaha yang boleh diambil bagi mengatasi masalah jerebu
di Malaysia. Okay, ada gambar tadi jerbu 6 markah. Saya syorkan calon tulis dulu fakta-faktanya. Kalau boleh 4 fakta sudah memadai. Tulis dulu. Okey, lepas ni nak buat ayat lebih senang kalau ada kita tulis ringkasan fakta dulu. Okey, contoh saya buat cadangan senarai fakta dia menapis asap kilang, guna kenderaan awam, kongsi kereta, guna kenderaan hybrid atau kuat kuasa undang-undang. Okey, kita tulis dalam bentuk ayat, kejadian jerbu di Malaysia dapat dikurangkan dengan cara menapis asap kilang sebelum dilepaskan ke udara. Dia tak boleh tulis fakta saja, kita terangkan sedikit, huraikan sedikit. Ini kerana asap kilang mengandungi gas karbon dioksida yang berbahaya, contohnya kilang memproses getah. So lengkap kat sini ada fakta, ada huraian, ada contoh. Ya. Okey. Jangan buat satu perenggan saja. Buat fakta kedua. Fakta kedua saya gunakan penggunaan kenderaan awam. Selain itu, penggunaan kenderaan awam seperti transit aliran ringan atau boleh tulis juga LRT dan berkongsi kenderaan juga dapat mengurangkan pelepasan asap yang menyebabkan jerbu. Okey, kat sini ada 2 fakta. Dua-dua boleh diterima. Sekarang fakta kedua dia jadi huraian. Okey. Kalau kita tulis poin saja macam ni, dia tak dapat markah maksimum. Okey. Perlu tulis dalam bentuk huraian. Penduduk juga boleh menggunakan kenderaan hybrid yang lebih mesra alam kerana tidak menggunakan bahan api fosil seperti petroleum. Kat sini ada beberapa huraian. Beberapa huraian itulah kita panggil mendalam. Ada contoh. Okey. So kalau kita nak tambah, boleh lagi. Kalau kita rasa dah cukup dah dapat aras 36 markah. Okey. Okey. Kalau saya tambahlah. Okey. Calon boleh tulis sama ada nak buat 2 perenggan atau 3 perenggan. Okey, dah dapat 6 markah kat situ. Wajarkah Malaysia terus mengimport hasil pertanian dari luar negara? Okey, soalan ini wajarkah? Okey, wajarkah? Ditanya pendirian kita, pendapat kita. Okey. Senaraikan fakta dulu. Faktor fizikal, bentuk muka bumi, iklim atau tanah, teknologi, buruh kurang. Kita senaraikan dulu apa yang kita teringat. Lepas tu baru kita tulis dalam bentuk ayat. Kena sebut pendirian. Pada pendapat saya wajar kerana hasil tanaman yang diimport tidak dapat ditanam di negara kita disebabkan bentuk muka bumi, iklim dan tanah yang tidak sesuai. Ada tanaman tak boleh tanam kat Malaysia kan Rina? Ya. Padi bolehlah, gandum macam mana nak tanam kan? Betul. Tak sesuai. So kita perlu import. Sebab tu calon ni tulis wajar import hasil pertanian. Okey, contohnya gandum kena ada beriklim sederhana seperti di Amerika Syarikat. Okey. Selain itu, teknologi pertanian negara kita masih sederhana. Pengeluaran hasil pertanian negara luar lebih banyak dan berkualiti. Ini menyebabkan kos pengimportan lebih rendah. Untung lagi kita import daripada kita keluarkan. Okey. Contoh buah-buahan ataupun sayur-sayuran dari Thailand. Okey, boleh tambah lagi sekiranya calon nak tambah untuk lebih selamat, tambah satu lagi, tapi 2 perenggan ni dah mencukupi sebenarnya. Dapat aras 3, 6 markah. Okey, kalau nak pilih tidak wajar, ini contoh cadangan saya lah. Kalau nak pilih tidak wajar, pada pendapat saya tidak wajar mengimport hasil pertanian kerana menyebabkan pengaliran wang keluar negara. Terdapat hasil pertanian yang diimport boleh ditanam di Malaysia kerana banyak kawasan tanah pamah yang subur dan iklim khatulistiwa yang sesuai seperti padi di dataran Kedah. Kita import banyak juga padi. Tapi kalau boleh kita tanam sendiri, kita tak perlu dah import. Okey. Perenggan kedua, kita boleh buat teknologi pertanian yang semakin meningkat menyebabkan banyak kaedah pertanian moden dijalankan seperti bagi contoh fertigasi. Penggunaan jentera juga dapat meningkatkan hasil pertanian. Okey, boleh tambah hal lain, agensi dan sebagainya pun dapat aras 3, 6 markah. Okey. Saya pergi lagi beberapa contoh. Mengapa Malaysia berpotensi untuk menjadi kawasan eko pelancongan? Ya. Okey, eko pelancongan. Kena tahu eko pelancongan. Pelancongan semula jadi. Okay. Malaysia berpotensi menjadi eko pelancongan, kawasan eko pelancongan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa kerana terdapat pulau yang indah. Kena sebutlah eko pelancongan tu pulau. Okey, dan pantai berpasir, pantai. Kena sebut. Okey, serta bersih. Mempunyai terumbu karang kat sini.
Okey, yang cantik seperti di Pulau Tioman dan Pulau Sipadan. Bagi contoh. Okey. Okey, selain itu Malaysia juga mempunyai hutan hujan tropika untuk isi ataupun fakta kedua. Yang terdapat pelbagai spesies flora dan fauna seperti bunga pakma ataupun Rafflesia serta orang utan. Itu contoh dia. Okey, boleh tambah lagi kalau nak pun dapat 6 markah aras 3. Okey, huraikan kepentingan sektor pembuatan kepada pembangunan ekonomi negara Malaysia. Kepentingan sektor pembuatan kepada pembangunan ekonomi negara ialah dapat memberi peluang pekerjaan. Selalunya jawapan ni popular lah. Peluang pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup. Sambung dia sebagai huraian. Bagi contoh jurutera kilang. Seterusnya, pembuatan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Sambungan huraian dia, contoh negara mana ataupun ekspor apa? Sarung tangan getah ke Singapura. Okey. 6 markah juga. Okey, sebagai rumusan untuk yang kita dah bincang hari ini, ini langkah-langkah nak cemerlang. Okay? Kita dah study, kita dah belajar dah 2 tahun lebih. Ya. Jadi saat yang kita tunggu pada 22 hari bulan Mac nanti, saya harap murid-murid fokuslah ya. Langkah-langkah cemerlang ini, baca soalan dengan teliti, gariskan kata kunci untuk kena pasti kehendak soalan, fahami kata tugas, nyatakan ke, jelaskan, huraikan mengapakah atau banyak lagi mungkin kata tugas lain. Lihat wajaran markah, tentukan berapa fakta huraian contoh yang perlu berdasarkan wajaran markah. Senaraikan sekurang-kurangnya 4 fakta. Okay. Kalau 2 tak cukup, 3, mungkin 4 atau 5 sesuai. Tuliskan dengan kemas dan mudah dibaca. Susun ikut nombor soalan. Ambil masa, selepas dah jawab, ambil masa sikit untuk semak jawapan sebelum hantar. Okey, akhir kata tu, selamat berjayalah kepada calon-calon geografi SPM 2021. Okey Rina. Baik, terima kasih Cikgu. Pastinya calon-calon SPM hari ini yang bersama kita dapat mengetahui antara tip dan juga panduan bagaimana untuk skor bagi kertas 2 ini, terutamanya kita memberi fokus terhadap bahagian C soalan SH. Kita harapkan agar perkongsian daripada Cikgu Kamarul Zaman hari ini memberi manfaat kepada semua calon-calon SPM. Apapun, terima kasih Cikgu. Saya nak tambah sikit lagi Rina, boleh? Ya, silakan. Okey, rujukan kita yang utama ialah buku teks. Buku teks tingkatan 4, buku teks tingkatan 5. Okey. Jadi calon, bahan paling asas awak kena rujuk, sumber paling asas ialah buku teks. Okey. Good luck semua. Okey. Semoga dapat cemerlang. Terima kasih Cikgu perkongsian ilmu hari ini untuk calon-calon SPM 2021, dan harapan kami agar calon-calon SPM bersedia untuk menjawab kertas 2 geografi. Dan itu saja untuk Didik TV KPM. Terus kekal setia bersama kami untuk pelbagai lagi perkongsian ilmu yang bermanfaat. Saya Hazrina Kasim. Assalamualaikum.